Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Perikatan Nasional iaitu Wan Ahmad Faizal. Dalam isu beliau mengatakan rakyat jual buah pinggang untuk kelangsungan hidup. So, kita tonton dulu videonya. Kerajaan untuk membantu rakyat yang susah, yang resah, sampai ada yang kena jual buah pinggang yang datang berjalan daripada Johor. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Perikatan Nasional ni, saya rasa Wan Ahmad Faizal tidak patut mengeluarkan kenyataan ini, dan saya sebagai rakyat menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen DAP iaitu Dr. Kevin berkenaan dengan isu ini apabila beliau mencabar supaya pembangkang mengemukakan bukti kononnya terdapat segelintir rakyat Malaysia yang terpaksa menjual buah pinggang mereka untuk menampung kehidupan. Dan di sini juga Dr. Kevin menyifatkan sebagai ini adalah satu dakwaan serius, yang mana ahli parlimen Kuching ini juga mengatakan bahawa beliau adalah seorang doktor perubatan, menegaskan bahawa menjual organ adalah haram. So, saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faizal dalam apa-apa media sekalipun, beliau lebih kepada mencari glamour, lebih kepada beliau mencari identiti supaya dilihat oleh rakyat. Konon-kononnya beliau tu anak muda yang mempunyai kebolehan. Tetapi akhirnya menonjolkan satu kebodohan nyata yang dilihat oleh rakyat apabila kamu menceritakan bahawa sampai ada rakyat yang nak menjual buah pinggang. Ini adalah satu tuduhan yang serius ataupun dakwaan yang serius yang boleh mengakibatkan rakyat berfikir betul kenyataan yang dikeluarkan ini terjadi. Padahal mereka perlu menunjukkan bukti. Jadi dalam isu ini saya rasa kerajaan yang ada perlu melihat siapa ada ahli parlimen macam ni supaya boleh didakwa kerana mengeluarkan kenyataan mengelirukan ataupun berbohong kepada rakyat yang lain bahawa sampai ada begitu. Sepatutnya Wan Ahmad Faizal menunjukkan bukti siapa dia sampai yang nak jual buah pinggang ini. Siapa dia mereka, dan kita boleh kenal pasti kalau betul inilah kenyataan yang diterima ataupun hakikatnya kesusahan rakyat itu. Tetapi apa yang mereka mainkan hari ini adalah untuk mereka menutupi kerosakan-kerosakan yang telah pun dibuat oleh kepimpinan mereka yang lalu. Apabila saya membaca kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Kevin berkenaan dengan isu ini, yang mana sependapat dengan beliau juga ahli parlimen PKR iaitu Sim Zin juga berkata sebagai bekas timbalan Perdana Menteri, sepatutnya Wan Ahmad Faizal bertanggungjawab membuktikan dakwaannya. Dan untuk rekod yang dikatakan oleh ahli parlimen PKR ini, dilaporkan pada 2019 pernah menawarkan untuk menjual buah pinggang kerana masalah kewangan. Itu pun kerana pinjam alung. Dan di sini adalah kenyataan dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faizal, isu penjualan buah pinggang ini adalah hasil daripada mereka tidak berjaya untuk membawa usul ke WSP agar diluluskan di parlimen oleh Perdana Menteri supaya mereka merasakan bahawa apabila rakyat boleh keluarkan ke WSP itu sewenang-wenangnya, maka ini adalah satu kemenangan kepada Perikatan Nasional. Jadi perjuangan mereka ini sebenarnya adalah untuk nak menyusahkan rakyat, yaitu keluar duit rakyat itu sendiri, dan akhirnya akan datangnya rakyat itu susah. Tetapi hari ini rakyat yang tidak mempunyai pemikiran yang jauh, mereka akan mengatakan bahawa ini kesempatan saya untuk nak mengeluarkan ke WSP saya, dan untuk saya menggunakan contohnya nak memberi itu kah, nak menggunakan untuk anak sekolah kah. Tetapi sebenarnya ke WSP itu rata-rata rakyat tahu bahawa tidak boleh dikeluarkan hanya waktu darurat apabila dalam keadaan seperti pandemik COVID. Tetapi kalau selepas itu keadaan yang ada hari ini, saya rasa rakyat tidak memikir ke arah ke WSP. Jadi disebabkan perkara ini, maka hujah-hujah yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang, inilah pimpinan muda yang ada di pihak pembangkang tidak mempunyai kebolehan, tidak berkaliber. Dan akhirnya mereka mengeluarkan hujah yang cacat barbar, iaitu cerita tentang buah pinggang, orang jalan kaki daripada Johor Bahru sampai ke Kuala Lumpur dalam waktu 5 hari, 312 km, bukan sedikitnya jauh itu. Yang mana saya awalnya pun tertanya-tanya, macam mana orang ni boleh berjalan sejauh ini? Sedangkan saya yang fit dulu apabila berada dalam tentera, hari ini pun saya masih fit dalam sukan ni, saya tidak mampu buat kerja itu. Sukan saya memang agak ekstrim, tak ekstrim lah, tetapi saya adalah orang yang meminat kepada hiking. Jadi saya selalu pergi hiking, saya juga semput tau.
Ini kan pula kamu yang tiba-tiba pemandu teksi, tiba-tiba kamu boleh jalan kaki sejauh itu. Jadi pembohongan demi pembohongan yang dilakukan oleh pimpinan muda Perikatan Nasional ini akhirnya membuahkan hasil yang memuakkan rakyat. Jadi saya lihat kepimpinan muda yang ada di Perikatan Nasional itu tak ada kualiti. Itulah sebabnya mereka yang pergi ke Perikatan Nasional ini, pimpinan-pimpinan muda mereka yang ada tu adalah kaki-kaki yang mengampu sebelum ini. Yang mana mereka tidak ada tempat di parti seperti PKR dan DAP dan juga Amanah. Jadi mereka ni seperti orang terbuang, nak duduk di barisan kepimpinan PKR, mereka tak layak. Tetapi hati mereka mau. Jadi mereka pergilah ke Parti Bersatu. Tujuannya untuk mencari tempat. Akhirnya, apabila mereka berjaya dalam pilihan raya umum PRU ke-15 yang lalu, hasil daripada dana mereka yang banyak tu, yang mana kita tahu hari ini tahan oleh SPRM, maka itulah punca kemenangan mereka dan akhirnya mereka melonjak jadi ahli parlimen yang tidak mempunyai kualiti. Jadi saya harap rakyat perlu melihat bahawa inilah contoh-contoh ahli parlimen di waktu akan datang yang kita tidak perlukan. Kita lihat ahli parlimen yang ada di barisan kerajaan hari ini yang sebelum ini menjadi pembangkang, yaitu Pakatan Harapan. Kita dibarisi oleh kepimpinan-kepimpinan muda yang betul-betul banyak pelapisnya. Sehingga ke cabang ranting kita mempunyai pelapis-pelapis yang mempunyai kualiti. Dan kita dah standby kan orang-orang ini untuk menjadi pelapis lagi di waktu akan datang. Tetapi berbeza dengan parti yang baru buka seperti Bersatu ni, terutamanya PAS yang tidak berjaya melahirkan pemimpin muda mereka, mereka bergantung harap dengan cara-cara seperti ini untuk berpolitik, iaitu mengeluarkan kenyataan yang tidak mempunyai fakta, yang tidak mempunyai hala tuju yang jelas. Dan kita tahu parti mereka ini tiba-tiba boleh jadi kaya raya. So ini pada saya perlu rakyat di luar sana fikir agar di waktu akan datang kita tidak memilih tokoh yang tidak mempunyai kualiti seperti ini. Kalau kita lihat Wan Ahmad Faizal dalam parlimen, kerjanya main TikTok. Akun yang sepatutnya beliau masukkan kerja-kerja yang manfaat di dalam media sosialnya, saya lihat semua propaganda yang bukan itu tugas kamu. Kamu jangan membuat propaganda di dalam Facebook kamu. Kamu hari ini adalah seorang ahli parlimen. Kamu tunjukkan apa yang kamu buat yang terbaik. Ini dia buat apa yang dia telah buat, disarankan untuk di parlimen dia. Kalau nak menunjukkan kekuasaan dia. Ini tak mau dan dia banyak propaganda dalam media sosial dia. Jadi saya melihat itu bukan kerja kamu sebagai seorang ahli parlimen lah, wahai Wan Ahmad Faizal. Kamu sebagai ahli parlimen mengeluarkan satu idea yang bernas untuk masyarakat, untuk seluruh Malaysia, bukan saja kawasan kamu, kerana kamu adalah ahli parlimen yang mewakili Malaysia dan juga kawasan kamu. Jadi walaupun kamu pembangkang, hujah kamu kena baik. Jadi itu yang saya nampak kepada Wan Ahmad Faizal ni. Dia lebih kuah, sama juga dengan Wan Saiful. Jadi saya tak nampak mereka ni mempunyai kualiti yang terbaik seperti barisan pembangkang yang lepas. Yang mana kita dibarisi oleh kepimpinan muda yang hebat. Dan kita tengok mereka yang berada di barisan-barisan untuk mempertahankan hujah-hujah mereka begitu baik. Dan fakta-fakta yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang yang lalu, iaitu Pakatan Harapan, sangat bagus check and balance dalam kerajaan. Tapi hari ini pembangkang yang ada tokoh muda yang seperti ini, untuk cerita buah pinggang. Akhirnya nanti kalau diselidik, apa semua dah tak ada, bukti apa semua. Saya rasa lama-lama kena saman, akhirnya bankrupt. Silap-silap masuk penjara kerana perangai sendiri. Jadi saya harap ahli parlimen seperti ini harus rakyat tolak lah selepas ini. Itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.